Sekali lagi, secara langsung dari Dewan Murni Sekolah Menengah Teknik Kangar, kami bawakan pertandingan akhir bahas ala parlimen kategori bahasa Melayu Zon Utara 2003 Perak bertemu Kedah. Untuk meneruskan majlis, saya dengan segala hormatnya menyerahkan kepada yang berhormat Speaker Dewan kita, yaitu yang berhormat Tuan Haji Said Lokman Hakim bin Said Abdan. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa bihi nasta'in. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ucapkan kepada saudara pengurusi majlis. Diminta pembahas daripada kedua-dua pasukan mengenai tempat masing-masing. Persilakan. Dan tidak ketinggalan dijemput oleh hakim untuk mengambil tempat masing-masing. Dipersilakan. Hadirin hadirat sidang dewan sekalian, anak penjajah menikam pari ditikam tombak senangnya. Bukan sengaja saya kemari dihantar ombak di tumpuan. Buah pauh dari permatang dibawa dengan putih logi. Dari jauh saya datang bertemu tuan-tuan yang baik. Selamat menyaksikan pertandingan akhir perbahasan bahasa Melayu ala parlimen peringkat Zon Utara bagi tahun 2003. Asam kandis mari dihiris, manis sekali rasa isinya.
Silakan sekalian, saya selaku Perdana Menteri Malaysia ingin menjelaskan pilihan kami barisan kerajaan bahawa kami akan bersetuju dan menyokong usul persidangan pada hari ini atas dasar aktiviti sukan sebagai satu wahana untuk menjamin keharmonian masyarakat lantas membawa kepada kesejahteraan negara. Yang di-Pertua Sidang Parlimen sekalian, mendasari Ensiklopedia Britannica jilid yang ke-18 dinyatakan bahawa aktiviti sukan merupakan satu kegiatan yang melibatkan pergerakan fizikal ataupun mental dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusannya. Yang di-Pertua Sidang Perwakilan sekalian, rasa berjaya memupuk kami taklifkan sebagai suatu hasil ataupun kecemerlangan menerapkan dan menghidupkan sesuatu nilai, manakala rasa semangat patriotik pula kami klasifikasikan kepada dua kategori utama, iaitu dalam negara kita semangat cintakan negara yang mendalam dan bersangatan di dalam hati individu dan juga di kalangan rakyat di negara luar secara globalnya. Yang di-Pertua Sidang Perwakilan sekalian, saya selaku Perdana Menteri akan membawakan hujah pertama kami di bawah kata kunci aktiviti sukan sebagai satu wahana untuk mewujudkan integrasi nasional. Manakala menteri saya yang kedua, yang cantik jelita, akan membawakan hujah kedua dan ketiga kami di bawah kata kunci aktiviti sukan menumbuhkan jati diri dan aktiviti sukan meningkatkan imej Malaysia di mata dunia. Dan seperti biasa, menteri saya yang ketiga akan memberikan tendangan penalti bagi merobohkan benteng pertahanan pihak pembangkang pada hari ini. Berjaga-jaga ya pihak pembangkang. Ini Pertua Sidang Perwakilan sekalian, proksi saya yang pertama di bawah kata kunci aktiviti sukan sebagai satu wahana untuk mewujudkan integrasi nasional. Yang di-Pertua Sidang Perwakilan sekalian, mendasari seorang kajian kes seorang profesor sains sukan yang terkemuka dunia daripada University of California, dia menyatakan bahawa aktiviti sukan adalah berkadar langsung dengan semangat cintakan negara yang utuh dalam diri seseorang individu itu. Yang di-Pertua Sidang Perwakilan sekalian, justru menumbuhkan patriotisme ataupun semangat patriotik menerusi aktiviti sukan merupakan sesuatu yang amat relevan sesuai dengan kebutuhan arus globalisasi masa kini. Yang di-Pertua Sidang Perwakilan sekalian, silakan yang berhormat. Apakah ironinya hujah tersebut berdasarkan usul yang diperbincangkan pada hari ini? Mohon penjelasan. Terima kasih yang berhormat. Nampaknya yang berhormat tidak sabar-sabar. Bukankah saya sedang menerangkan apa yang sedang saya perkatakan sebentar tadi? Ironinya di sini yang berhormat sekalian, bahawa saya ingin mengatakan betapa pentingnya aktiviti sukan dalam usaha mewujudkan semangat patriotik menerusi kerjasama yang erat di antara ahli sesuatu pasukan bagi meraih kejayaan dalam aktiviti sukan yang mereka ceburi. Yang di-Pertua Sidang Perwakilan sekalian, semangat berpasukan, semangat cintakan negara yang untuk ini akan mendorong para ahli negara kita berusaha bersungguh-sungguh dan sekaligus secara sedar ataupun tidak akan merapatkan lagi jurang perkauman di negara kita, lantas membina perpaduan dan menjadi wahana ke arah mewujudkan integrasi nasional. Mengapa pihak pembangkang tak percaya ya? Justifikasinya, lihat saja skuad bowling negara yang diterajui oleh Shalin Zulkifli, Sarah Yap, Selain Timur. Mereka terdiri daripada pelbagai kaum, tetapi mereka berjaya menjuarai perjuangan bowling antarabangsa, peringkat antarabangsa di Odense, Denmark, berbekalkan semangat perpaduan di bawah kata kunci Malaysia boleh. Akhirnya mereka berjaya membuktikan aktiviti sukan dapat memupuk perpaduan dan melahirkan integrasi nasional. Ya, dipersilakan yang berhormat. Kegiatan Rasulullah menunjukkan tidak ada semangat patriotik di kalangan atlet Malaysia. Sila perjelaskan. Terima kasih yang berhormat. Nak dikatakan yang berhormat dikata bahawa burung tak sampai hati pula. Tetapi itulah hakikatnya. Gejala rasuah bukanlah disebabkan oleh aktiviti sukan. Aktiviti sukan tidak pernah mengajarnya ambil rasuah, terima rasuah. Tetapi yang berpunca daripada motivasi dalaman arti itu sendiri. Jangan marahkan kelak, jangan marahkan kiamuk, lamu dibakar. Gunakan lipstick yang pembangkang. Ini Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian. Opsi saya yang seterusnya menunjukkan kepada kita bahawa aktiviti sukan akan mampu melahirkan integrasi nasional melalui penganjuran sukan bertaraf antarabangsa. Justifikasinya, timbas kembali kejayaan sukan Commonwealth 1998 yang lalu, di mana air asing telah menganjung Malaysia kerana negara kita yang dikatakan negara kecil berjaya menganjurkan tamasya yang berprestij seperti itu. Dan ini di manakah puncanya? Tidak lain dan tidak bukan kerjasama erat daripada rakyat berbidang kaum negara kita sebaliknya bersatu padu, bergabung tenang
berjaya kita menganjurkannya, dan pada masa yang sama menangkis segala propaganda dan persepsi negatif media barat yang pada mulanya meragukan kemampuan kita untuk menganjurkannya, dan menangkis sekali lagi persepsi mereka bahwa negara kita tidak wujud perpaduan dan berlaku kacau hilau. Sebaliknya, dengan penganjuran sukan seumpama ini, segala anggapan itu ditepis serta-merta dan mewujudkan integrasi nasional berpaksikan semangat patriotik. Ya, dipersilakan yang berhormat. Untuk atlet-atlet negara adalah tidak konsisten. Jadi bagaimana kesan semangat patriotik dapat ditimbulkan? Sila perjelaskan yang berhormat. Tetapi aktiviti sukan ditubuhkan dasar sukan negara sebagai justifikasinya ada untuk melahirkan perpaduan melalui aktiviti sukan, tetapi itu merupakan salah individu ataupun aktif itu sendiri. Yang dipertua sidang perwakilan sekalian menerusi penghasilan wakil-wakil negara untuk mewakili negara ke peringkat antarabangsa, peringkat sukan Asia misalnya, sukan SEA di Chiang Mai misalnya, telah mewujudkan integrasi nasional bersama rakyat di bidang kaum negara kita. Kita lihat kaum Bumi Putra, kaum bukan Bumi Putra, Sabah, Sarawak, semuanya tidak kira apa jua suku kaum mereka, berganding bahu, bersatu tenaga, mengharumkan nama negara di mata dunia, berbekalkan semangat cintakan negara. Tanpa itu membuktikan kepada kita betapa aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik dan saya sama mewujudkan integrasi nasional. Yang dipertua sedang perwakilan sekalian menelusuri hujah-hujah yang telah saya kemukakan sebentar tadi. Tidak syak lagi kami pihak kerajaan telah memikirkan pro dan kontra, dan kami tetap menyampaikan kami bahawa aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik atas dasar aktiviti sukan memainkan peranan yang amat kuat yang berfungsi sebagai wahana untuk menjamin keharmonian masyarakat, lantas membawa kepada kesejahteraan negara. Tiada yang salah, tiada yang pincang, melainkan yang benar belaka. Mohon permisi dari gelanggang diskusi. Salam dedikasi buat warga bervisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon musyawarah. Demikian tadi undang-undang telah dikemukakan oleh pembahas pertama pihak kerajaan. Sekarang giliran pembahas pertama pihak pembangkang pula untuk berhujah. Persilakan Yang Berhormat Syafis Ahmad bin Abdul Majid. Mangkat hang turah tata memidang, harum pusara budi kebesaran. Ketua pembangkang datang bersidang demi mengutuk panji kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan di pihak pembangkang, delegasi kerajaan, seterusnya sidang parlimen, warga perwakilan sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Tuan Yang Dipertua, usul pihak kerajaan pada hari ini, aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Tuan Yang Dipertua, pertama, kami dari Barisan Pembangkang menolak 100% pendefinisian yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, kerana pendefinisian yang telah diberikan oleh beliau tidak bertepatan dengan konteks perdebatan kita pada kali ini. Tuan Yang Dipertua, oleh itu izinkan saya mendefinisikan semula usul kita pada kali ini. Tuan Yang Dipertua, rasa aktiviti sukan menurut Kementerian Pendidikan Malaysia dapat ditakrifkan sebagai segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan atau kemahiran serta tenaga. Berjaya pula kami takrifkan sebagai menang, berhasil atau mencapai kemajuan. Manakala memupuk kami takrifkan sebagai menyuburkan sesuatu, dan semangat patriotik kami takrifkan sebagai perasaan hati dan jiwa yang bersifat patriot, iaitu orang yang mencintai dan mempertahankan kedaulatan negara. Tuan Yang Dipertua, secara totalnya konteks perdebatan kita pada kali ini membawa maksud aktiviti sukan berhasil atau mencapai kemajuan untuk menyuburkan perasaan hati, jiwa bagi mencintai negara.
Tuan Yang di-Pertua, bangun tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan megahnya menyatakan usul mereka. Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak menyatakan pendirian mereka. Atas rasional apakah mereka membawa usul kita pada kali ini? Aktiviti sukan berjaya memupuk semangat politik. Dan ini jelas menunjukkan bahawa Barisan Kerajaan pada hari ini tidak ada pendirian untuk menyokong usul mereka pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, bangun tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengungkapkan fakta kesnya, iaitu aktiviti sukan bahana untuk mewujudkan integrasi nasional. Tuan Yang di-Pertua, bagaimanakah hendak mewujudnya integrasi jika prestasi sukan tidak konsisten? Kita dapat lihat bahawa aktiviti sukan seperti bola sepak kadang-kadang ada naik turunnya, dan ini bukan prestasi sukan yang stabil. Bagaimana kita boleh wujudkan integrasi jika prestasi sukan tidak ada pada negara ini? Tuan Yang di-Pertua, kita lihat kadang-kadang stadium dipenuhi dan kadang-kadang sekarang jarang-jarang sekali stadium tidak dipenuhi, dan ini menunjukkan bahawa integrasi tidak wujud dalam aktiviti sukan. Tuan Yang di-Pertua, pendirian kami Barisan Pembangkang pada hari ini, betapa kami mengatakan bahawa aktiviti sukan tidak berjaya memupuk semangat patriotik. Atas rasionalnya Tuan Yang di-Pertua, individu yang tidak konsisten gagal mewujudkan semangat patriotisme. Tuan Yang di-Pertua, strategi kami Barisan Pembangkang pada hari ini, saya selaku Ketua Pembangkang akan mengutarakan fakta kes kami yang pertama, iaitu sikap individualistik dalam sukan menghapuskan semangat patriotik. Duduknya saya, bangun pula Yang Berhormat Pembangkang kedua, yang kaca ini akan meneruskan dua lagi perspektif kami Barisan Pembangkang, iaitu pemberian insentif dalam sukan, mewujudkan atlet yang merealistik dan ketidakstabilan prestasi sukan menghakis semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, seperti lazimnya Yang Berhormat Pembangkang ketiga yang kita manis ini akan bangun untuk membidas kembali hujah-hujah barisan kerajaan yang pasti rapuh sama sekali. Tuan Yang di-Pertua, Ketua Pembangkang memulakan perdebatan dengan fakta kes kami yang pertama, iaitu sikap individualistik dalam sukan menghapuskan semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, walaupun, maafkan saya Yang Berhormat, walaupun kita sering diwacanakan yang para atlet bertanding untuk imej negara, kebanggaan negara dan kemenggahan negara, namun realitinya siapa yang tahu? Tuan Yang di-Pertua, seperti yang telah dilaporkan oleh majalah News Sport di Britain, untuk apakah dua orang bintang bola sepak Brazil, Rivaldo dan Ronaldo, gairah menyumbat sebanyak mungkin gol untuk sehingga mengabaikan semangat berpasukan Piala Dunia? Tuan Yang di-Pertua, jawapannya ialah sikap individualistik yang wujud untuk mendorong mereka merebut kasut emas. Tuan Yang di-Pertua, sikap individualistik ini jauh menenggelamkan semangat patriotik mereka untuk menolong mereka menggondol Piala Dunia 2002. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahawa lapangan sukan sebenarnya gagal memupuk semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, cubalah kita fikirkan, semangat patriotik ialah soal rohani, manakala sukan ialah soal jasmani. Ini merupakan dua perkara yang berbeza. Bagaimana pula boleh wujud kaitannya, Tuan Yang di-Pertua? Sukan merupakan suatu kerjaya. Ahli sukan bertanding untuk mendapatkan wang untuk menyara hidup mereka. Tuan Yang di-Pertua, semangat patriotisme cuma satu perasaan jiwa kita. Bolehkah perasaan itu dicapai, dilihat atau dirasakan oleh orang lain? Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya ialah semangat patriotik tidak dapat dilihat. Dia dipersilakan Yang Berhormat. Bukankah semangat patriotik itu mampu dipupuk melalui faktor luaran, iaitu aktiviti sukan yang mempunyai pengaruh amat besar dalam kehidupan seharian sesebuah masyarakat? Silakan jelaskan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Tetapi mengapakah masih lagi wujud rasuah-rasuah, perjudian-perjudian dalam Piala Dunia 2002? Mereka telah meletakkan kemenangan atau kekalahan sebagai satu perjudian, dan ini bukanlah semangat patriotik dan menunjukkan bahawa aktiviti sukan tidak berjaya memupuk semangat patriotik. Sila ambil perhatian pihak kerajaan.
Tuan Yang di-Pertua, bolehkah sesiapa menunjukkan semangat patriotik mereka? Mungkin boleh melalui perbuatan, tetapi siapa tahu perbuatan itu cuma kepura-puraan menunjukkan semangat patriotik. Mungkin maknanya bagaimana pihak kerajaan hari ini boleh membuktikan bahawa aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Nyatalah mereka berdusta semata-mata. Tuan Yang di-Pertua, menurut Zainal Abidin, pemain bola sepak kebangsaan Malaysia, generasi zaman sekarang bermain hanya untuk mendapatkan ganjaran yang lumayan, bukan untuk negara. Adakah ini yang dikatakan aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik? Jelas sikap individualistik dalam sukan menghapuskan semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, sebelum mengakhiri hujah saya pada hari ini, kami dari Barisan Pembangkang mengatakan bahawa aktiviti sukan tidak berjaya memupuk semangat patriotik atas rasional komitmen individu yang tidak konsisten, gagal mencapai semangat patriotisme. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Syafiz Amar bin Abdul Majid selaku Ketua Pihak Pembangkang atas hujah-hujah sebentar tadi. Kita teruskan lagi perbahasan para penting. Dijemput pembahas kedua daripada pihak kerajaan, iaitu Yang Berhormat Nurul Saadah binti Ahmad Wazir untuk berhujah. Dipersilakan. Testing, suara 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, yang saya hormati gagasan pembangkang, seterusnya rakan-rakan Kabinet Kerajaan, hadirin hadirat sidang parlimen sekalian. Aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Demikianlah usul persidangan kita pada hari ini. Saya selaku Menteri Pertama Kabinet Kerajaan ingin menegaskan sekali lagi pendirian kami di Barisan Kerajaan bahawa kami sebulat suara menyokong usul persidangan kita pada hari ini atas dasar aktiviti sukan mempunyai pengaruh yang kuat, berfungsi sebagai wahana untuk menjamin keharmonian rakyat, lantas membawa kepada kesejahteraan negara. Yang di-Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, selaku Menteri Pertama Kabinet Kerajaan, saya menyokong definisi usul yang dikemukakan oleh Perdana Menteri dan menolak sekeras-kerasnya pendirian Ketua Pembangkang. Sebelum saya meneruskan proksi kami di Barisan Kerajaan, izinkan saya membidas hujah-hujah yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Yang di-Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, sebentar tadi Ketua Pembangkang konon-kononnya menyatakan bahawa aktiviti sukan memupuk sikap individualistik dan materialistik hasil daripada insentif yang diberikan. Sebenarnya, yang di-Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, apa yang diperkatakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi adalah tidak benar sama sekali, kerana insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan maupun swasta kepada para atlet adalah tujuan untuk meningkatkan semangat patriotisme para atlet. Yang di-Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, ia dipersilakan Yang Berhormat. Apakah parameter untuk memupuk semangat patriotik? Sila jelaskan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Parameter yang kami tetapkan di sini ialah aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotisme atas dasar aktiviti sukan merupakan satu pengaruh yang kuat sebagai wahana yang berfungsi sebagai untuk menjamin keharmonian rakyat, seterusnya membawa kepada kesejahteraan negara. Yang di-Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, saya teruskan dengan bidasan saya. Sebagai beban bukti, insentif yang diberikan kepada perenang maraton negara, iaitu Abdul Malik Muhyiddin, sebanyak 1.6 juta ringgit Malaysia daripada Yayasan Bukhari adalah bertujuan untuk meningkatkan semangat patriotik di dalam diri Abdul Malik Muhyiddin yang berhasrat untuk menjadi warga negara Malaysia yang pertama merestasi Selat Inggeris. Yang di-Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, membuktikan kepada kita bahawa aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotisme hasil daripada insentif yang diberikan kepada para atlet yang menyertai aktiviti sukan di peringkat yang tertinggi. Maafkan saya Yang Berhormat. Yang di-Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, selain itu insentif yang diberikan kepada para atlet adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya gejala rasuah yang kerap kali dikaitkan dengan atlet di negara kita. Yang di-Pertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, bukankah ini jelas membuktikan kepada kita
bahawa aktivitas sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Maafkan saya yang berhormat. Yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, saya teruskan proses kami yang kedua di bawah kata kunci aktiviti sukan sebagai medium terbaik untuk memperkasakan jati diri individu mendasari metod pemikiran salah seorang penganalisa sukan yang tersohor di dunia, iaitu Profesor Edward Marcos Silva. Di dalam bukunya yang bertajuk Human and Sport, beliau menyatakan bahawa aktiviti sukan mempengaruhi lebih 50% daripada pembentukan jati diri individu. Manakala teori afiliasi pula menyatakan bahawa aktiviti semangat patriotik dapat disemai di dalam diri para individu apabila wujudnya jati diri yang kukuh. Pernyataan ini membuktikan kepada kita, wahai pihak pembangkang, betapa kecepatan usul persidangan pada hari ini tidak dapat dipertikaikan lagi. Ya, dipersilakan yang berhormat. Yang berhormat, mana mungkin kita meletakkan tanggungjawab untuk memupuk semangat patriotik di bawah satu medium yang langsung tidak stabil. Sila berjelaskan, berhormat. Terima kasih yang berhormat. Semangat patriotik dapat dijana daripada berbagai sudut, antaranya aktiviti sukan. Saya perjelaskan sekali lagi, antaranya aktiviti sukan yang berhormat. Pihak pembangkang ketiga yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, mendasari teori arkeologi, jati diri diklasifikasikan kepada 3 elemen penting, iaitu kestabilan emosi, kesetiaan dan disiplin diri yang mantap. Menelusuri teori anonim, kestabilan emosi terkait rapat dengan kecergasan fizikal. Aktiviti sukan yang dilaksanakan berjaya meningkatkan kecergasan badan, lantas dapat meningkatkan kestabilan emosi individu dan membolehkan seseorang bertindak secara positif. Sebagai beban bukti, Nicole and David, pemain squash remaja nombor 1 dunia, berfikiran positif di dalam akademik, dan hasilnya yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, beliau berjaya memperoleh 7A dalam SPM pada tahun 2000. Di samping itu, beliau juga berjaya mengharumkan nama negara di Persada Antarabangsa, hasil daripada semangat patriotik yang dilahirkan menerusi aktiviti sukan. Sudah terang lagi kan bersulur yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian. Di samping itu, aktiviti sukan juga amat meningkatkan disiplin diri. Disiplin diri yang mantap dapat melahirkan jati diri yang kukuh, lantas mengekalkan semangat kesetiaan. Sebagai beban bukti, legenda bola sepak negara Mohtar Dahri pernah pada suatu ketika dulu ditawarkan untuk menyertai salah sebuah kelab bola sepak di England, tetapi kerana kesetiaan terhadap negara dan semangat cinta akan negara yang utuh lagi kukuh, beliau telah menolak tawaran tersebut. Yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, saya teruskan proses kami yang ketiga di bawah kata kunci aktiviti sukan berjaya meningkatkan imej negara di Persada Antarabangsa. Kejayaan yang diperolehi oleh atlet negara seperti kejayaan pasukan badminton negara di Kejohanan Al-England berjaya meningkatkan imej negara. Yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, persoalannya sekarang, bagaimanakah kejayaan tersebut dapat dicapai? Wahai pihak pembangkang, tidak lain dan tidak bukan berpunca daripada semangat juang yang tinggi. Maafkan saya yang berhormat. Yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, mendasari kajian kes yang kami lakukan menerusi majalah Asia Week keluaran Mac 2003 menyatakan bahawa lebih daripada 80% kejayaan para atlet adalah berpunca daripada semangat untuk menaikkan imej negara di Persada Antarabangsa. Bukankah ini membuktikan kepada kita yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, wahai pihak pembangkang, aktivitis sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, sebagai beban bukti apabila kejayaan atlet di peringkat tertinggi, jalur gemilang akan dikibarkan dan lagu negaraku berkumandang, maka berdiri megahlah seluruh atlet terbaik Malaysia untuk menyanyikan lagu negaraku. Terselalah kini bahawa imej negara di Persada Antarabangsa. Bukankah ini sekali lagi membuktikan kepada kita bahawa aktivitis sukan berjaya memupuk semangat cinta akan negara yang utuh lagi kukuh. Yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen sekalian, saya memohon kepada yang di-Ketua Dewan Sidang Parlimen agar menerima usul persidangan kita pada hari ini. Aktivitis sukan berjaya memupuk semangat patriotik, dan saya di Barisan Kerajaan ingin menegaskan sekali lagi penggunaan kami di Barisan Kerajaan. Wahai pihak pembangkang, kami tetap berpegang teguh aktivitis sukan berjaya memupuk semangat patriotik atas dasar aktivitis sukan mempunyai pengaruh yang kuat sebagai wahana untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan membawa kepada keharmonian negara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mencatat. Itulah hujah-hujah yang telah disampaikan oleh kedua dan pihak kerajaan Yang Berhormat Nurul Saadah binti Muhammad Hussein.
Sekarang dijemput pula pembahas kedua daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan hujah. Persilakan Yang Berhormat Khairul Azhar bin Abdul Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan barisan pembangkang, delegasi kerajaan, seluruhnya sidang dewan, warga perwakilan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan. Pertemuan kita pada kali ini adalah untuk membicarakan isu yang sudah hangat diperkatakan, aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, kami selaku barisan pembangkang pada hari ini masih lagi teguh dengan pendirian kami, iaitu kami menolak 100% usul yang diperdebatkan pada kali ini atas rasional komitmen individu yang tidak konsisten, tidak berjaya memupuk semangat patriotisme di kalangan rakyat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, kepincangan berlaku di barisan kerajaan apabila Perdana Menteri bangun dan tidak menyatakan pendirian beliau selaku barisan kerajaan. Beliau juga tidak mempunyai rasional atas apakah beliau menyatakan aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, bangun pula timbalan Perdana Menteri yang menyatakan Perdana Menteri yang tidak mendefinisikan semula usul kita pada kali ini. Oleh itu kami berpendapat mereka menerima usul yang kita pendefinisian yang telah dilakukan oleh Ketua Pembangkang. Menerima bermaksud betul. Apatah lagi apabila timbalan Perdana Menteri tidak memahami perkataan parameter. Parameter bermaksud ukuran untuk setinggi manakah semangat patriotisme itu. Sekiranya tidak boleh diukur ketinggian semangat patriotisme, mana mungkin Perdana Menteri menyatakan bahawa semangat patriotisme dapat dipupuk melalui aktiviti sukan. Sidang Dewan Warga Perwakilan sekalian, Pakatan Pertama Barisan Kerajaan, mereka menyatakan aktiviti sukan sebagai satu bahana untuk mewujudkan integrasi masyarakat. Tuan Yang di-Pertua, bagaimana perpaduan dapat diwujudkan sekiranya atlet bersifat individualistik? Atlet lebih mementingkan diri sendiri dan menganggap sukan itu sebagai kerjaya mereka. Mereka lebih mengutamakan pemberian insentif soal kebendaan ataupun tidak. Tuan Yang di-Pertua, adakah ini yang dikatakan aktiviti sukan akan satu bahana untuk mewujudkan integrasi masyarakat? Sila fikirkan, Nicole and David misalnya memilih aktiviti sukan yang tidak ada saingan di peringkat antarabangsa. Ini menunjukkan beliau bukanlah bermain squash untuk meningkatkan imej negara, tetapi untuk dirinya sendiri. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, fakta kes kedua barisan kerajaan, mereka menyatakan aktiviti sukan sebagai medium terbaik untuk melatih jati diri individu. Tuan Yang di-Pertua, adakah jati diri dapat dibentuk sekiranya atlet bermain untuk atlet menganggap aktiviti sukan sebagai kerjaya mereka? Ya, dipersilakan Yang Berhormat. Saya ingin membetulkan untuk memperkasihkan jati diri Yang Berhormat. Sila ambil perhatian. Yang Berhormat, saya sedang membidas apa yang diperkatakan oleh barisan kerajaan, jadi jangan mempersoalkan bidasan saya Yang Berhormat. Yang di-Pertua, apa yang tadi cuba berkatakan aktiviti sukan tidak berjaya memupuk semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, Ben Johansson misalnya, raja pecut dunia yang dalam sukan Olimpik telah mengambil dadah untuk merangkul pingat emas dalam kejohanan Olimpik. Ini menunjukkan tidak ada jati diri di dalam dirinya, menyebabkan dia tidaklah bermain untuk meningkatkan imej negara, sebaliknya mementingkan dirinya sendiri. Akan saya Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, fakta kes ketiga barisan kerajaan, mereka menyatakan aktiviti sukan berjaya meningkatkan imej negara. Bayangkanlah, dalam perjalanan bola sepak dunia sendiri telah berlakunya rasuah, telah berlakunya rusuhan. Adakah ini yang dikatakan oleh barisan kerajaan aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik, seterusnya meningkatkan imej negara? Sila ambil perhatian barisan kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon izin Tuan Yang di-Pertua untuk mengutarakan fakta kes kedua barisan pembangkang. Kami menyatakan pemberian insentif mewujudkan aktiviti yang realistik. Tuan Yang di-Pertua, rasa pemberian insentif membawa maksud kebendaan ataupun tidak yang diberikan kepada atlet untuk menjadi galakan ataupun dorongan. Di masa kini pelbagai
pelbagai sektor awam maupun swasta yang memberikan pemberian insentif kepada atlet. Ini menyebabkan kononnya untuk meningkatkan daya latihan supaya dapat meningkatkan imej negara. Namun apa yang kami pertikaikan, pemberian insentif yang begitu banyak akan menyebabkan atlet bersikap materialistik dan tidak bermain untuk meningkatkan imej negara. Insentif yang berlebihan juga tuan yang dipertua akan menyebabkan atlet dan ahli sukan kita tidak dapat mempamerkan prestasi yang terbaik. Pupok Tiong dan Rashid Siddiq misalnya, pemain badminton negara yang telah merangkul Piala Thomas pada 1992 diberi pemberian insentif. Hasilnya tuan yang dipertua, apabila pada tahun 1996 negara kita gagal melayakkan diri ke Piala Thomas. Ini menunjukkan pemberian insentif mewujudkan atlet yang materialistik, seterusnya gagal memupuk semangat patriotik. Tuan yang dipertua, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad juga pernah menyatakan kepada kita, terpampang di dada akhbar News Straits Times Kesurat Hadapan. Beliau mengatakan jangan memberi pemberian insentif yang terlalu banyak kepada atlet. Misalnya apabila Muhammad Hafiz Hashim telah menjuarai kejohanan terbuka England dalam pertandingan badminton, setelah mendapat pemberian insentif, beliau tewas di terbuka Korea. Inilah yang kami katakan aktiviti sukan tidak berjaya memupuk semangat patriotik. Tuan yang dipertua, pada case ketiga barisan pembangkang kami menyatakan ketidakstabilan prestasi sukan menghati semangat patriotik. Tuan yang dipertua, sukan merupakan satu bidang yang menjadi tumpuan masyarakat. Semangat kesukanan yang wujud dalam masyarakat merupakan sikap yang bermusim. Ini bermakna semangat kesukanan tidak berjaya mencetuskan semangat patriotik. Justru pelbagai situasi telah dibuktikan apabila rakyat negara kita sendiri memperkecil-kecilkan kualiti sukan di negara kita. Misalnya apabila pasukan kelab bola sepak Eropah Manchester United bertemu dengan pasukan bola sepak Malaysia baru-baru ini, rakyat Malaysia yang datang menyaksikan perlawanan itu ada yang memakai jersey Manchester United. Adakah ini yang dikatakan ke aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik? Yang dipertua, tidak mustahil suatu hari nanti tidak ada lagi rakyat Malaysia yang akan menyokong aktiviti sukan di negara kita. Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan menunjukkan bahawa 35.76% yang hadir di stadium sukan di seluruh negara pada 10 tahun pertama 2003 menunjukkan penurunan telah berlaku. Inilah petanda buruk yang bakal menghati semangat patriotik di kalangan rakyat Malaysia. Tuan yang dipertua, di sini sudah jelas bahawa ketidakstabilan prestasi sukan telah menghati semangat patriotik di kalangan penonton sukan tanah air. Tuan yang dipertua, sebelum mengundurkan diri ingin saya pertegaskan sekali lagi bahawa kami barisan pembangkang menolak 100% usul yang diperdebatkan pada kali ini. Aktiviti sukan tidak berjaya. Aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik atas nasionalnya Tuan yang dipertua. Komitmen individu yang tidak konsisten tidak berjaya memupuk semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon membangkang. Demikian tadi kehutupan dan penjelasan yang disampaikan oleh pembahas kedua dari pihak pembangkang yang Muhammad Khairul Adha bin Abdul Jalil. Nampaknya perbahasan kita pada pagi ini semakin hangat dan teruskan lagi kehangatan itu. Oleh itu saya persilakan pembahas ketiga daripada pihak kerajaan, iaitu Yang Muhammad Razif bin Burhanuddin untuk membidas hujah. Dipersilakan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, yang saya hormati barisan pihak pembangkang, rakan-rakan dari Kabinet Kerajaan. Seterusnya, hadirin dan hadirat sidang parlimen sekalian. Tampaknya saya selaku Menteri kedua dari barisan kerajaan ingin menegaskan sekali lagi pilihan kami di barisan kerajaan bahawa kami menyokong usul kita pada hari ini. Aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Yang Dipertua dan sidang parlimen sekalian, saya ingin memohon izin Yang Dipertua untuk membidas segala hujah-hujah dan propaganda yang telah dilemparkan oleh pihak pembangkang sebentar tadi. Pihak pembangkang yang pertama bangun dengan semangat berkorban-korban dan menyatakan bahawa ketidakstabilan prestasi sukan mendorong kepada kejatuhan dan ketidakmampuan prestasi sukan dalam meningkatkan semangat patriotisme. Secara realitinya, ketidakstabilan prestasi sukan yang berlaku bukanlah punca kepada merosotnya semangat patriotik, tetapi melalui semangat patriotik yang tinggi di dalam diri atlet mampu meningkatkan semula prestasi sukan di mata dunia.
Pihak pembangkang hanya mengambil beberapa contoh sukan seperti permainan bola sepak dan sebagainya. Tetapi tidakkah kita dapat lihat dengan pencapaian Hafiz Hashim, pencapaian skuad bowling remaja, pencapaian skuad bowling elit negara kita di peringkat antarabangsa, ini telah meningkatkan prestasi sukan kita di mata dunia dan sekaligus membuktikan bahawa melalui aktiviti sukan dapat memupuk semangat patriotisme. Dan persilakan. Yang berhormat, terangkan bagaimana boleh berlaku rusuhan di Stadium Likas apabila berlaku perlawanan separuh akhir di antara Negeri Sembilan dengan Sabah. Sila penjelaskan yang berhormat. Terima kasih berhormat. Jawapan yang mudah. Motivasi dalaman diri yang rendah di dalam diri seseorang individu mendorong kepada berlakunya kegiatan sedemikian. Aktiviti sukan tidak sekali mengajar sedemikian. Dasar kami di pihak kerajaan untuk membentuk semangat patriotisme dan juga perpaduan nasional melalui aktiviti sukan. Bukannya untuk membentuk rusuhan. Harap ambil perhatian wahai pihak pembangkang yang diperkuat dan sekalian. Dan persilakan. Jelas membuktikan barisan kerajaan menyokong kami barisan pembangkang. Sila penjelaskan yang berhormat. Terima kasih yang berhormat. Manakah bisa kami menyokong anda di pihak pembangkang? Kami bertegas dengan usul kami bahawa aktiviti sukan membentuk semangat patriotisme, memupuk semangat patriotik melalui kegiatan-kegiatan sukan yang berunsurkan semangat cinta akan negara dan meningkatkan imej negara di mata dunia. Maafkan saya yang berhormat. Terima kasih yang berhormat. Saya teruskan pembidasan saya. Seterusnya, pihak pembangkang juga ada menyatakan bahawa melalui aktiviti sukan akan menjejaskan semangat patriotik atas dasar aktiviti sukan memberi pemberian insentif. Mereka tidak habis-habis mengulangi mengenai pemberian insentif. Kami di barisan kerajaan telah berfikir dengan mendalam, berfikir dengan teliti, melakukan kajian kes yang rasional sebelum kami memberi insentif. Kami tidak sesuka hati memberi insentif kepada ahli sukan negara. Tujuan pemberian insentif itu adalah untuk memberi kelengkapan yang mencukupi kepada para atlet dan seterusnya mampu meningkatkan prestasi sukan di mata dunia. Cuba kita fikirkan di dalam era globalisasi masa kini, mana akan bisa aktiviti sukan mampu dimartabatkan tanpa kewujudan keperluan materialnya? Mana akan bisa semangat patriotik diwujudkan tanpa keperluan yang mencukupi? Nyata sekali segala-galanya tidak mampu diwujudkan jika kami di pihak kerajaan tidak memberikan insentif kepada ahli-ahli sukan. Yang berhormat, maafkan saya yang berhormat. Saya teruskan pembidasan saya. Seterusnya, melalui aktiviti sukan juga tidak akan melalui pemberian insentif juga secara realitinya tidak akan menjejaskan semangat patriotik. Ini kerana melalui pemberian insentif kepada ahli-ahli sukan akan menyebabkan seseorang atlet itu merasakan diri mereka dihargai, dan perasaan ini apabila diaplikasikan di dalam kehidupan seharian, apabila diaplikasikan di dalam permainan, mampu meningkatkan imej negara, lantas membuktikan bahawa aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Yang dipertua dan sidang parlimen sekalian. Saya teruskan pembidasan saya kepada ketua pembangkang sebentar tadi. Yang dipertua, maafkan saya. Pihak pembangkang, harap berkenan pihak pembangkang. Yang dipertua dan sidang parlimen sekalian, pihak ketua pembangkang ada menyatakan bahawa melalui aktiviti sukan akan mewujudkan sikap individualistik. Secara realitinya, apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang adalah tidak benar sama sekali. Kenapa kami berkata demikian? Dasar sukan negara sendiri untuk mewujudkan patriotisme, untuk mewujudkan semangat patriotik, bukannya untuk mewujudkan semangat individualistik. Harap ambil perhatian wahai pihak pembangkang. Selain itu, pihak pembangkang tidak habis-habis menyatakan mengenai pemberian insentif mampu mewujudkan sikap individualistik, tetapi secara realitinya melalui pemberian insentif itulah yang mampu mewujudkan semangat berpasukan yang kuat. Sebagai contoh, pasukan bola sepak, pemain bola sepak tidak akan wujud seseorang diri, tidak akan bermain seseorang diri. Ronaldo dan Rivaldo misalnya, mereka memerlukan bantuan daripada rakan pasukan mereka. Mana akan bisa satu padan dikuasai oleh dua orang? Nampaknya pihak pembangkang masih tidak meluaskan skop mereka pada hari ini. Maafkan saya berhormat. Saya teruskan hujah-hujah saya. Saya teruskan pembidasan saya. Seterusnya melalui ketua pembangkang juga ada menyatakan bahawa sikap individualistik itu wujud daripada aktiviti sukan, tetapi dapatkah anda fikirkan kembali program-program kami melalui Kementerian Belia dan Sukan seperti program Rakan Muda yang mampu menghapuskan sikap individualistik di dalam era globalisasi masa kini, di dalam era teknologi maklumat masa kini. Kami telah merancang berbagai-bagai program menerusi aktiviti sukan untuk merealisasikan wawasan negara, untuk memupuk
untuk memupuk semangat patriotik yang tinggi di dalam jiwa rakyat di dalam negara kita yang dipertua dan sidang parlimen sekalian. Selain itu, melalui aktiviti sukan juga tidak mampu untuk mewujudkan sikap individualistik. Ini kerana integrasi yang dilakukan oleh aktiviti sukan itu sendiri, integrasi kaum yang contohnya harap bertenang tiap pembangkang, maafkan saya, yang sebagai contohnya integrasi kaum yang dilaksanakan di dalam aktiviti sukan sedikit sebanyak mampu membentuk perpaduan di dalam negara kita. Tanpa perpaduan, bagaimanakah semangat patriotik mampu dipupuk wahai pihak pembangkang jika perpaduan ini tidak mampu diwujudkan di dalam dunia kita, di dalam negara kita? Bagaimanakah mampu mewujudkan keharmonian yang masih berjaya dikekalkan? Tidak lain dan tidak bukan melalui program kami di pihak kerajaan, melalui aktiviti sukan yang mampu memupuk perpaduan yang dipertua dan sidang parlimen sekalian. Seterusnya, saya ingin mengambil perhatian pihak pembangkang bahawa secara realitinya mereka tidak menumpukan kepada perbahasan hari ini. Kami telah menyatakan pendirian kami dan kami juga telah menyatakan dasar kami menerusi Perdana Menteri, dan pendefinisian kami cukup tepat menerusi Ensiklopedia Britannica jilid ke-17. Harap ambil perhatian pihak pembangkang, luaskan skop pemikiran wahai pihak pembangkang yang dipertua dan sidang parlimen sekalian. Kami masih bertegas bahawa kami tetap akan melaksanakan usul kita pada hari ini. Aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik atas dasar aktiviti sukan mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan sesebuah masyarakat yang mampu membawa kepada keharmonian masyarakat, lantas menjamin kepada kesejahteraan negara dan sekaligus berjaya memupuk semangat patriotik. Ini jelas membuktikan bahawa aktiviti sukan merupakan satu medium terbaik untuk memupuk semangat patriotik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf cadang. Demikian tadi kilasan-kilasan yang telah disampaikan oleh pembahas ketiga dekat kerajaan, yaitu Yang Berhormat Razif bin Hanuddin. Kedal Hakim. Dijemput pula pembahas ketiga dari pihak pembangkang untuk menyatakan bilasan-bilasan. Dipersilakan Yang Berhormat Anwar Hussain bin Syed Muhammad. Sudah, suara satu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan barisan pembangkang, delegasi kerajaan yang saya hormati namun pantang sekali untuk digeruni. Terusnya sidang dewan, warga perwakilan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan. Kusangka tajam keretmu Tuan, rupanya tumpul tidak berguna. Kusangka hebat hujamu lawan, rupanya sumbang pincang alangan. Inilah situasi yang sedang berlaku di Dewan Parlimen pada hari ini. Barisan kerajaan telah mengemukakan pelbagai fakta kes untuk menyokong usul mereka pada kali ini, iaitu aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya selaku pembangkang ketiga pada hari ini menolak 100% usul yang dibawa oleh barisan kerajaan atas rasional komitmen individu yang tidak konsisten. Saya ulangi, komitmen individu yang tidak konsisten tidak berjaya mewujudkan semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya selaku pembangkang ketiga memulakan skop perdebatan Izin Yang Berhormat dengan membahagikan skop perdebatan saya. Yang Berhormat, izin Yang Berhormat, iaitu kesalahan primer dan kesalahan sekunder. Ya, dipersilakan Yang Berhormat. Anda mengatakan anda tidak bersetuju 100% dengan usul kita pada hari ini. Apakah anda cuba menolak kenyataan dan hakikat bahawa aktiviti sukan telah berjaya memupuk semangat patriotik, penganjuran sukan Commonwealth dan kejayaan atlet-atlet negara kita berjaya di persada antarabangsa? Suka bersepak misalnya. Sila perjelaskan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, nampaknya Yang Berhormat tidak faham peranan kami sebagai pembangkang. Kami sebagai pembangkang ingin membuktikan bagaimana aktiviti sukan gagal mewujudkan semangat patriotik. Telah ambil perhatian Yang Berhormat. Tuan Ketua Dewan, saya mulakan cara kata saya hari ini dengan membongkar satu demi satu kesalahan sekunder yang dilakukan oleh mereka barisan kerajaan. Pertama, mereka langsung tidak mempunyai sebarang pendirian. Inikah yang dikatakan barisan kerajaan? Barisan kerajaan mesti mempunyai rasional yang berhormat.
Seterusnya yang berhormat, mereka seolah-olah hanya membidas segala contoh kami semata-mata. Mereka langsung tidak menyentuh bagaimana pula dengan hujah-hujah kami. Ini seolah-olah menggambarkan mereka menerima segala hujah kami, terusnya menyokong kami barisan pembangkang. Tuan Speaker Dewan, saya beralih pula kepada kesalahan kriminal pertama yang dilakukan oleh barisan kerajaan. Pertama, mereka seolah-olah melupakan tanggungjawab mereka sebagai barisan kerajaan dengan meletakkan tanggungjawab untuk memupuk semangat patriotik di atas bahu satu medium yang langsung tidak stabil. Yang berhormat, tugas untuk memupuk semangat patriotik tidak patut diletakkan di atas aktiviti sukan. Patutnya yang berhormat, yang duduk di sebelah sana lah, yang patutnya bertanggungjawab untuk memupuk semangat patriotik. Ini membuktikan bahawa mereka sebagai barisan kerajaan menerima dalam mengatur strategi perdebatan. Tuan Speaker Dewan, bangunnya Perdana Menteri sebentar tadi menyatakan bagaimana aktiviti sukan boleh mewujudkan integrasi di kalangan masyarakat. Jika benarlah wujud integrasi di kalangan masyarakat, mengapakah wujud 2,000 orang penyokong Sabah yang bertindak membaling batu, membaling botol ke arah pemain-pemain Negeri Sembilan yang berhormat? Inikah yang dikatakan integrasi? Ini bukan integrasi yang berhormat. Ini dikatakan sikap membalas dendam yang berhormat. Barisan kerajaan Kedah ini mereka terlalu pincang dalam mengatur strategi hujah. Tuan Speaker Dewan, apabila mereka menyatakan bagaimana wujudnya integrasi yang berhormat, kita melihat adakah wujudnya integrasi itu sebenarnya wujud di masyarakat kita. Kita melihat bagaimana peristiwa 13 Mei tidak langsung diselesaikan melalui wujudnya integrasi yang dihasilkan melalui aktiviti sukan. Peristiwa 13 Mei diselesaikan melalui penerapan nilai-nilai murni, penerapan sikap menghormati bangsa lain melalui dasar pendidikan negara. Inilah yang cuba kami barisan pembangkang membuktikan bahawa sebenarnya barisan kerajaan langsung tidak mementingkan kepentingan rakyat. Inikah yang dikatakan barisan kerajaan yang mantap. Bayangkanlah jika mereka memerintah negara seperti ini, apa yang akan jadi pada negara kita ya. Terusnya apabila bangunnya timbalan Perdana Menteri sebentar tadi, mereka menyatakan bagaimana dengan wujudnya aktiviti sukan ini, maka berlakulah peningkatan imej negara. Jika benarlah berlaku peningkatan imej negara, mengapakah beberapa pemain kebangsaan pada tahun lalu di kejohanan Piala Tiger ditangkap kerana pergi ke disco? Inikah yang dikatakan integrasi di kalangan masyarakat? Inikah yang dikatakan aktiviti sukan mampu mewujudkan semangat patriotik? Ini yang dikatakan bahawa aktiviti sukan hakikatnya dan hakikinya tidak mampu mewujudkan semangat patriotik yang berhormat. Tuan Speaker Dewan, biarlah mereka tercengang melihat saya bercakap. Tuan Speaker Dewan, saya teruskan tugas saya pada hari ini dengan menyatakan bagaimana aktiviti sukan hakikatnya gagal mewujudkan semangat patriotik di kalangan masyarakat. Mereka telah menyatakan bagaimana dengan wujudnya aktiviti sukan akan mewujudkan jati diri yang mantap. Persoalannya yang berhormat, kita semua mengetahui bagaimana John Smith, seorang spekulator mata wang, tinggal di Amerika Syarikat, belum jauh di sana. Beliau berjaya mewujudkan satu medal, berjaya menghasilkan permainan hoki di negaranya, sukan hoki di negaranya, satu sukan yang begitu dihormati menjadi medan perjudian. Inikah yang dikatakan jati diri? Ini bukan jati diri, ini adalah sikap yang buruk. Islam yang berhormat. Anda hanya menggunakan contoh luar negara. Kita kembali kepada contoh terdekat dalam negara kita. Sukan silat misalnya mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa, sekaligus menaikkan imej kita dan mengukuhkan jati diri sebagai bangsa Melayu dan juga rakyat Malaysia. Sila penjelaskan yang berhormat. Terima kasih yang berhormat. Nampaknya yang berhormat masih berlaku kepincangan fakta di dalam soalan yang berhormat tadi. Yang berhormat mengapakah kita harus menyempitkan pemikiran kita, berfikirlah yang luas yang berhormat. Kita melihat ke skop yang lebih luas, skop antarabangsa. Kita melihat bagaimana George Soros yang berhormat telah berjaya mewujudkan satu medan perjudian, menjadikan sukan bola sepak sebagai medan perjudian. Tahukah yang berhormat ketika berlakunya Piala Dunia baru-baru ini, berapa ramai orang Muslim kerana menjadikan sukan sebagai medan perjudian? Inikah yang dikatakan aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik? Yang berhormat sekalian, kerana saya beralih kepada skop bagaimana atlet negara kita terlibat dengan aktiviti dadah. Yang berhormat, adakah aktiviti dadah itu menggambarkan semangat patriotik? Kita melihat bagaimana 3 orang pemain sepak takraw kita dibuang kerana mereka terlibat dengan dadah. Inikah yang dikatakan
Aktiviti sukan boleh memupuk semangat patriotik yang berhormat. Hakikatnya, jika kita menggunakan aktiviti sukan semata-mata sebagai ejen untuk memupuk semangat patriotik, tidak mungkin kita dapat mencapai matlamat itu kerana terdapat pelbagai faktor lain yang berhormat sekalian. Tuan Kedewan, sebelum saya mengundur diri, inginkan saya pertegakkan sekali lagi, kami Barisan Pembangkang pada hari ini menolak 100% usul yang telah dibawa oleh barisan kerajaan atas rasional komitmen yang tidak konsisten daripada setiap individu yang terlibat di dalam sukan gagal mewujudkan masyarakat yang patriotik, masyarakat yang mempunyai semangat patriotik. Ini membuktikan bahawa berlaku 1001 kepincangan di dalam barisan kerajaan. Tuan Kedewan, enggang sama enggang, pipi sama pipi. Ujarnya saja panjang, namun logiknya tetap sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tidak mohon memaafkan. Demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh pembahas ketiga dari pihak pembangkang, yaitu Yang Berhormat Anwar Husain bin Muhammad. Itu tadi loceng dibunyikan menandakan tamat sudah peruntukan masa 3 minit kepada kedua-dua pasukan. Bagi memulakan sesi pergulungan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Khairul Azhar bin Abdul Jalil daripada pihak pembangkang untuk membuat pergulungan. Dipersilakan. Ku petik-petik bintang di langit, rupanya jatuh berguguran. Ku jentik-jentik patakis pihak kerajaan, akhirnya jatuh bertaburan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ketua, rakan-rakan Barisan Pembangkang, delegasi kerajaan, seterusnya sidang dewan, warga perwakilan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dipertua, kami selaku Barisan Pembangkang masih lagi teguh dengan pendidikan kami, iaitu kami menyatakan aktiviti sukan tidak berjaya memupuk semangat patriotik. Kami dipertua, aktivis pertama Barisan Pembangkang, kami menyatakan sikap individualistik dalam sukan menghapuskan semangat patriotik. Kami dipertua, sikap individualistik telah menenggelamkan semangat patriotik untuk menaikkan nama negara di arena antarabangsa. Hal ini berlaku kerana atlet menganggap sukan itu sebagai satu kerjaya. Oleh itu, sikap individualistik gagal memupuk semangat patriotik di kalangan rakyat. Kami dipertua, aktivis kedua Barisan Pembangkang, kami menyatakan pemberian insentif dalam sukan mewujudkan atlet yang materialistik. Kami dipertua, dengan adanya pemberian insentif yang begitu banyak, para atlet akan mula bersikap materialistik dan tidak mempunyai semangat kesukanan yang tinggi. Insentif yang berlebihan juga menyebabkan atlet tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani latihan. Kami dipertua, aktivis ketiga Barisan Pembangkang, kami menyatakan ketidakstabilan prestasi sukan menghakis semangat patriotik. Kami dipertua, semangat kesukanan yang wujud dalam masyarakat merupakan sikap yang bermusim. Implikasinya Kami dipertua, sikap ini peminat sukan mula rasa bosan dengan situasi ini dan tidak lagi menyokong imej sukan di negara kita. Tidak mustahil sekiranya pada suatu hari nanti sudah tidak ada lagi rakyat yang akan menyokong aktiviti sukan di negara kita. Kami dipertua, kepincangan berlaku di barisan kerajaan apabila Perdana Menteri bangun dan tidak menyatakan pendirian dan rasional apakah dia beliau menyatakan bahawa aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik. Timbalan Ketua Pembangkang pula bangun dan tidak mendefinisikan semula tajuk yang kita perdebatkan. Ini menunjukkan mereka menerima definisi yang telah dilakukan oleh Ketua Pembangkang. Kami dipertua, bangun Menteri yang ketiga, beliau menyatakan beliau pula hanya membidas segala contoh yang kami berikan tanpa membidas fakta kes yang kami utarakan. Ini bermakna fakta kes kami sudah cukup utuh, lagi kukuh dan tidak boleh disanggah oleh barisan kerajaan. Kami dipertua, beliau juga telah membidas tentang pemberian insentif mewujudkan sikap individualistik. Kami tidak menyatakan langsung perkara itu, kami cuma menyatakan pemberian insentif mewujudkan atlet yang materialistik. Sila ambil perhatian barisan kerajaan. Kami dipertua, fakta kes pertama barisan kerajaan apabila mereka menyatakan aktiviti sukan sebagai satu bahana untuk mewujudkan integrasi masyarakat. Kami dipertua, bagaimana perpaduan dapat diwujudkan sehingga sekiranya atlet bersikap individualistik, atlet menganggap sukan sebagai satu kerjaya. Jadi tidak bolehlah dikatakan sukan sebagai satu bahana untuk mewujudkan integrasi masyarakat.
Tuan Yang di-Pertua, fakta kes kedua Barisan Kerajaan, mereka menyatakan aktiviti sukan sebagai medium terbaik untuk memperkasakan diri individu. Tuan Yang di-Pertua, aktiviti sukan merupakan kerjaya bagi setiap atlet. Bagaimana pula jati diri dapat dibentuk sehingga atlet hanya memfokuskan dirinya untuk meningkatkan prestasi sukan dirinya sendiri. Ini bukan untuk masyarakat. Oleh itu, aktiviti sukan tidak berjaya memupuk semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, fakta kes ketiga Barisan Kerajaan, mereka menyatakan aktiviti sukan meningkatkan imej negara. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat ketidakstabilan prestasi sukan menyebabkan imej negara tidak dapat ditingkatkan. Situasi ini menyebabkan rakyat bosan dengan tahap prestasi sukan negara. Adakah ini yang dikatakan oleh Barisan Kerajaan aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik? Tuan Yang di-Pertua, sebelum mengundurkan diri, ingin saya pertegaskan sekali lagi bahawa kami Barisan Pembangkang masih lagi teguh dengan pendirian kami yang menyatakan aktiviti sukan tidak berjaya memupuk semangat patriotik. Tuan Yang di-Pertua, kalau batu katakan batu, tidaklah kami berasa ragu. Kalau buntu katakan buntu, tidaklah Dewan merasa tertipu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbalan Ketua Pembangkang, mohon membangkang. Itu tadi penggolongan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Khairul Azhar bin Abdadin pihak Pembangkang. Dijemput pula Yang Berhormat Ida Sari binti Hisan daripada pihak kerajaan untuk membuat penggolongan. Persilakan. Cobaan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di arena penggulungan. Yang di-Pertua, sedang perwakilan sekalian, sebelum saya meneruskan hujah-hujah penggulungan saya, ingin saya tujukan birasan saya tepat kepada pihak pembangkang. Yang di-Pertua, sedang perwakilan sekalian, Pembangkang yang habis-habis menyatakan dan melemparkan propaganda palsu untuk mengangguri mata-mata dan hati-hati kita. Pembangkang yang pertama, ketua pelopor segala propaganda, menyatakan bahawa menerusi aktiviti sukan melahirkan rasa individualistik di dalam diri para atlet. Tetapi nampaknya mereka seperti katak di bawah kaca. Mereka tidak berfikir bahawa melalui pemberian insentif yang mereka kutuk-kutuk, yang mereka katakan menyebar rasa tamak dan individualistik, sebenarnya lah merupakan galakan, merupakan dorongan yang kami pihak kerajaan berikan, yang tujuannya murni untuk mereka menyemaikan rasa patriotik, seterusnya mampu mengangkatkan nama negara kita di mata dunia. Sebagai justifikasinya, mereka menyatakan bahawa Ronaldo usah bersungguh-sungguh untuk mencapai kasut emas. Tetapi tidakkah mereka membaca di dalam majalah World Sport ketika Rivaldo dan Ronaldo ditemu nama di dalam majalah tersebut keluaran Januari 2003, mereka menyatakan kerajaan Brazil memberikan mereka beberapa insentif berupa kelengkapan dan makanan serta pakaian, dan inilah yang telah menyebabkan mereka berusaha bersungguh-sungguh kerana cinta akan negara. Seterusnya, natijahnya berjaya mengharumkan nama Brazil di persada bola sepak antarabangsa. Mereka juga mengatakan pemberian insentif akan menyemai sikap nasionalistik, tetapi mereka tidak berfikir bahawa pemberian insentif lah yang telah menyebabkan jisaravangan atlet negara kita berjaya merangkul emas di dalam sukan Commonwealth 1998, dan ini juga telah berjaya membantu beliau mengubati penyakit ibunya, iaitu penyakit leukemia. Seterusnya, dia berjaya membuktikan rasa cinta beliau dengan menyumbangkan pingat emas kepada negara. Yang di-Pertua, sedang perwakilan sekalian, pihak pembangkang juga mengatakan bahawa aktiviti sukan tidak stabil, bermusim dan sebagainya. Mereka tidak berfikir sebenarnya. Yang di-Pertua, sedang perwakilan sekalian, tidakkah mereka melihat bahawa aktiviti sukan sebenarnya matlamat dan dasar sukan negara ada untuk mewujudkan perpaduan dan mewujudkan keseimbangan dan aktiviti sukan dalam masa dan jangka masa yang panjang. Matlamat bagi sukan sekolah-sekolah Malaysia misalnya untuk mewujudkan satu semangat sukan dan juga semangat patriotik yang tinggi di kalangan para pelajar dulu, kini dan selamanya. Yang di-Pertua, sedang perwakilan sekalian, kami kabinet kerajaan telah berfikir pro dan kontranya, mengatakan bahawa aktiviti sukan amat penting dalam memupuk semangat patriotik kerana dapat menjadi wahana, bukan bahana, menjadi wahana mewujudkan integrasi nasional. Tiada pun definisi kaum statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Sukan Negara, penglibatan mengikut kaum Melayu sebanyak 33%, Cina 29%, India 21%, lain-lain kaum
15% yang dipetua dan tidak perwakilan sekalian. Nah, tiada lagi pendominasi kaum negara kita. Sebaliknya, yang ada hanyalah semangat perpaduan bertunjangkan semangat patriotik yang dibangkit oleh aktiviti sukan. Yang dipetua tidak perwakilan sekalian. Kami juga jelas menyatakan bahawa melalui aktiviti sukan mampu memantapkan dan mengukuhkan jati diri seseorang. Kami menyatakan contoh, cuba kita lihat sekiranya atlet negara kita memenangi pertandingan peringkat antarabangsa, lagu apa yang akan berkumandang? Bukankah lagu Negaraku, dan bendera akan dinaikkan? Atlet negara kita berdiri tegak menghormati bendera negara Malaysia, menunjukkan tingginya semangat patriotik yang dijana melalui aktiviti sukan. Kami juga menyatakan bahawa aktiviti sukan mampu meningkatkan imej negara. Kejayaan atlet negara kita, pengambilan sukan Commonwealth 1998, kejayaan Hamizan seterusnya dapat merangkul 3 pingat emas dan memecahkan rekod kejohanan sukan Commonwealth. Bukankah ini menunjukkan bahawa aktiviti sukan mampu mengharumkan nama negara di pesada dunia? Yang dipertua Dewan Sidang Parlimen sekalian, maka jelaslah di sini saya selaku Perdana Menteri Malaysia bangganya menegaskan pilihan kami di Barisan Kerajaan bahawa aktiviti sukan berjaya memupuk semangat patriotik atas dasar aktiviti sukan sebagai satu wahana untuk menjamin keharmonian masyarakat, lantas membawa kepada kesejahteraan negara. Tiada yang salah, tidak ada yang pincang, melainkan yang benar-benar belaka. Mohon berbisik dari gelanggang diskusi. Salam dedikasi buat warga berbisik. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mensadar. Itu tadi bidasan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Bidasari Kepinisan selaku Ketua Pihak Kerajaan. Hadirin sidang Dewan sekalian, tamat sudah pertandingan akhir perbahasan bahasa Melayu ala Parlimen peringkat Zon Utara pada tahun 2003. Syabas diucapkan kepada para pembahas daripada kedua pasukan. Oleh itu, mangkuk jorong hingga jorong berisi buah jati. 2-3